A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini kita masih dalam ayat 21. Minggu yang sebelum ni kita dah masuk ayat 21 tapi kita belum sampai kepada pengajaran dan tindakan daripada ayat. Oh, pengajaran dan tindakan. Okey, Belum lagi, Ustaz menghuraikan je. Weh. Ustaz silakan. Okey. Share nampak tak saya share? Nota tak? Nampak Ustaz. Yang Ustaz Ayat. share ni keterangan dan tafsiran ayat 22. Okey, kita 21 belum habis lagi Belum. Okey, baik. Bismillah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah selesai membincangkan keterangan ayat yang ke-21, cuma kita belum selesai lagi untuk membincang keseluruhan pengajaran ibrah daripada ayat dan juga tindakan-tindakan daripada ayat. Okey, ayat 21 ni kalau kita ulang kembali adalah ayat yang ucapan Al-Aziz kepada isterinya yang kita selalu dengar disebutkan namanya dengan nama Zulaikha lah. Okey, beliau berpesan kepada isterinya dia berpesan kepada isterinya supaya memberikan penjagaan yang sebaik-baiknya, perlindungan yang terbaik kepada Nabi Allah Yusuf dengan dua harapan lah. Kita telah ulas. Kemudian daripada ayat ini kita dapat mengetahui Allah Ta'ala telah pun mentakdirkan, Allah telah menyusunkan beradanya Yusuf di rumah pembesar Mesir ini adalah untuk apa? Adalah untuk mengajarkan kepada Nabi Yusuf ini adalah ta'wilul ahadis. Okey. Kemudian ayat nombor 21 ni juga kita dapat mengetahui bahawasanya Allah menutup dengan mengatakan itulah ketetapan yang Allah telah buat untuk Nabi Allah Yusuf. Allah Maha berkuasa. Tak ada siapa yang boleh menghalang ketetapan Allah. Baik. Kita dah kupas siapa itu daripada Mesir, kita dah kupas. Okey. Kita dah sampai pengajaran nombor berapa, Kak? Belum lagi Ustaz. Kita tak mula lagi pengajaran untuk ayat 21. Iya ke? Belum. Ustaz baru bagi sampai yang harapan 1, harapan 2. Oh, harapan 1, harapan 2. Tak masuk pengajaran lagi Ustaz. Oh, tak masuk lagi pengajaran. Tapi tafsiran dah kan? Tafsiran dah. Okey, tafsiran dah. Okey, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Baik. Kita terus pergi kepada pengajaran sebab taksiran, jadi kalau tuan-tuan nak tahu dia punya pengajaran dia bagaimana, tafsiran ayat tu macam mana, nanti kena tengok balik pada rakaman yang sebelum ini Okey, kita boleh jimatkan waktu. Okey, jadi daripada ayat yang ke-21 tadi, ibrah yang pertama yang dapat kita keluarkan, kita boleh juga jadikan dia sebagai kesimpulan Okey, salah satu daripada nikmat Allah yang Allah memberikan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam adalah dia dibesarkan di rumah seorang pembesar
negeri Mesir yang disebut dengan nama Al-Aziz. Okey. Ini kita jelas, kita boleh nampak daripada ayat tadi. Okey, kenapa saya highlightkan perkataan nikmat Allah? Kerana kita tahu kan, kehidupan Nabi Allah Yusuf ni dia ada jatuh bangun dia. Kan, setelah dia melalui kebahagiaan hidup di rumah bapanya, akhirnya dia terbuang, dia menjadi hamba. Kan, tapi Allah tukar dalam hidup ni, di sebalik susah tu ada senang. Ni saya nak bawa contoh perempuan, maksudnya kita boleh dapat satu contoh yang Allah boleh tunjuk kepada kita bahawasanya tidak semua hidup kita ini sentiasa dalam kepayahan, di dalam ketidaksenangan, tidak. Tetapi Allah Ta'ala tu tukar. Jadi kalau kita baca sampai 21 ni, walaupun panjang lagi cerita dia, Allah kurniakan juga di sebalik dia sebelum ni mengalami kepayahan, Allah bagi dia kepadanya juga nikmat. Allah bagikan kepadanya adalah kesenangan. Jadi ayat yang biasa kita sebut tu, fa inna ma'al usri yusra. Selepas susah ada senang. Ini di antara contoh dia. Okey. Kemudian apa yang kita dapat pelajari, pelajaran nombor 2 ni, kita dah belajar sebenarnya ni, firasat ni. Okey, pelajaran nombor 2, tak apa kita ulang. Okey, apa yang diucapkan oleh Al-Aziz kepada isteri dia, dua harapan tadi kan. Dia minta jaga betul-betul Yusuf ni. Muliakanlah Yusuf, akrimi maswahu. Supaya apa? Supaya nanti dia berguna kepada kita. Berguna kepada rakyat Mesir. Berguna juga sebagai anak. Jadi, Al-Aziz tu, kita tahu, dia bukan seorang Nabi. Bukan. Tetapi apa yang dia harapkan itu benar-benar terjadi. Kita tahu memang Nabi Allah Yusuf memberikan kesan yang sangat besar kepada bumi Mesir. Okey, sehingga bumi Mesir itu menjadi aman, menjadi hebat dengan pertanian, dengan kecukupan makanan dan sebagainya. Jadi ini dipanggil sebagai salah satu firasat. Dipanggil firasah. Firasah ni kita pernah sebutkan bahawasanya seperti mana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, firasah manusia ni dia ada 3. Tahu kan firasat kan? Ada 3. Seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Firasah manusia ni maksudnya apa yang dia sangka tu benar-benar berlaku. Iaitu kata Abdullah bin Mas'ud, firasat yang tepat ada 3. Dia kata pertama adalah Aziz Mesir. Dia minta Yusuf dijaga elok-elok tu, maksudnya seolah-olah firasat dia minta jaga Yusuf ni memang terbukti. Apa yang diharapkan itu terjadi. Kemudian kisah seorang perempuan ni, perempuan dekat sini adalah merujuk kepada salah seorang anak kepada seorang lelaki tua dekat Madian. Kita pernah, kalau tuan belajar kisah Nabi Musa, yang dia menolong 2 orang perempuan untuk berikan air kepada kambing-kambingnya, maka salah seorang daripada perempuan itu mencadangkan kepada bapa dia, ambil Yusuf ni sebagai staf dia. Dan terbukti Nabi Allah Musa ni, bukan Nabi Yusuf, Nabi Allah Musa ni terbukti menjadi seorang pekerja yang sangat berguna kepada lelaki itu dan keluarga itu. Kemudian, mana pula dia punya ni? Kemudian, nampak nota keluar tak? Nampak? Saya Nampak sebenarnya Ustaz. saya di Kodah sekarang ni. Malam semalam saya sampai, ada urusan sikit. Kalau terputus dia punya ni nanti, tolong sabar sikit ya. Kejap Right. Kejap. Mana pula hilangnya, subhanallah. Alright. Ni firasat dah. Lepas tu satu lagi firasat siapa dia? Adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang telah melantik Umar sebagai pengganti dia, cadangan dia. Memang benar Umar menjadi seorang yang
seorang khalifah yang berwibawa. Okey, pelajaran nombor 3. Okey, pelajaran nombor 3 yang ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa yang saya tulis ni macam apa yang saya paparkan ni ada sedikit beza dengan nota yang saya bagi sebelum ni, tolong buat pembetulan ya, tolong buat permohonan perbaikan. Okey, pelajaran nombor 3 adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan nikmat kedudukan. Bukan nikmat kekuasaannya. Dalam ayat ini adalah nikmat kedudukan. Maksudnya adalah maafkan saya, bukan nikmat kedudukan, bukan nikmat pangkat, tapi nikmat tempat tinggal yang selamat. Tolong betulkan, bukan kedudukan tapi tempat tinggal yang selamat. Sebab apa? Sebab ada 2 kali nanti kita akan jumpa perkataan makanna. Makanna ni tadi kita dah jumpa ayat nombor 21. Makanna. Tapi makanna dekat ayat nombor 21 adalah dari sudut apa? Kita jumpakan Allah kata di sini. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard. Pada ayat ini Allah Taala lebih merujuk kepada apa? Satno lebih merujuk kepada kedudukan situ, maksudnya tempat tinggal ya. Tempat tinggal yang selamat kepada Nabi Allah Yusuf. Kemudian pula pelajaran nombor 3 ini bukan ada tambahan, juga Allah menggunakan Nabi Yusuf ni nikmat ilmu tafsiran mimpi. Okey. Jaya. Tafsiran mimpi. Okey, ilmu tafsiran mimpi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani rahimakumullah, mungkin kita boleh tambah apakah di antara hikmahnya Allah meletakkan, maksudnya kenapa Allah memilih Nabi Allah Yusuf ni dia berada di rumah pembesar Mesir, lepas tu Allah nak ajarkan mimpi, sedangkan kita tahu Allah boleh ajar mimpi kepada ajar macam mana taksir mimpi daripada Yusuf bila-bila pun boleh, betul kan? Tetapi kenapa Allah meletakkan Nabi Yusuf tu dia berada di rumah pembesar tu? Okey, kejap ya. Pembesar tu saya tak nampak tuan-tuan punya gambar dia orang perempuan ni. Masa saya tengok gambar, hilang saya punya nota ni, tak nampak pula. Hide. Waktu saya bentang gambar lah, bentang nota tu, saya tengok macam saya cakap seorang-seorang. Tu ya. Tu yang saya risau tu. Ada Wujud ni. ada ke tak Ada ada? Ustaz, kami nampak Ustaz je okey semua. Ada. Nampak Ustaz nota yang kan? tak nampak kami. Kami nampak Ustaz. Ya ke bahayanya kan nampak saya ni? Allahu Nampak Akbar. dalam skrin. Ustaz nampak kami cukup ah. Teruskan apa. Ustaz, teruskan. Kita orang pakai mode Kami invisible. Ustaz teruskan je. Kami nampak. Dengar. Nampak nota tak? Nota pun nampak, Ustaz pun nampak. Baju biru. T-shirt biru. Minta maaf ya. Saya ni kali pertama saya pakai t-shirt saya mohon maaf sebab balik dalam keadaan emergency. Jadi tak dan nak ambil apa-apa selas pinggang je ni. Santai. Alhamdulillah. Rasa macam tak soleh pula. Jatuh sikoh dia. Sudah. InsyaAllah soleh. Okey, kejap. Okey, biasa saya pakai baju yang agak formal. Tak apa. Okey. Nota nampak tak nota? Nampak Ustaz. Nota saya ni. Kami Kejap nampak nota Ustaz. Dia macam hilang pula. Kejap. Pandai betul dia gurau Mana pula nota saya ni? Bismillah. Kecil pun pula dah nota saya ni. Kejap Saya tengok laptop saya ni dia. Kejap. Allahu Akbar. Tak, saya nampak gambar saya. Lepas tu nota ni mana pergi? Sekejap. Pening lah saya ni. Bukan ni. Tak punya view tu kot. View saya ya? Ustaz cuba klik kat view tu. Kotlah Ustaz terset apa? View tu dekat mana kak? Ke atas. Dekat laptop kita bahagian atas belah kanan. Atas belah kanan view. Tekan apa kak? Standard ke ataupun side by side speaker ataupun side by side gallery ataupun Ustaz buat side by side multi speaker. Multi speaker. Ni nampak semua tapi nota tak ada. Nota saya tak nampak. Sekejap.
Saya tutup dulu sekejap Perempuan nak cari nota sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Nampak tak nota? Belum. Ustaz, sekarang ni Ustaz tengah sharing. Nampak dah? Okey, nampak yang pelajaran nombor 3? Nampak. Okey, sebelum saya teruskan, tolong catat ya, sebenarnya dekat ta'wilul ahadis, saya pernah terang sebelum ni rasanya lah. Kan? Ke saya lupa ke tak lupa ni? Tak apalah, kita ulang kembali kan. Okey, ni dekat ayat nombor 21 tu, kan ayat tu dia berbunyi begini. Kan ayat tu diketuliskan ni, ta'wilul ahadis kan? Ta'wil ahadis. Okey. Ta'wil ni dia memang tafsiran mimpi. Tapi ahadis ni apa? Ni berlaku perbincangan di kalangan para ulama tafsir. Sebab apa tahu? Sebab kalau mimpi, Allah sebut ta'wil pun cukup, min ta'wil. Ta'wil tu ta'wil mimpi. Tapi apa itu ahadis? Kena catat. Ada sebahagian para ulama tafsir kata, ahadis ni bukan dia tafsir mimpi. Sebab kalau dia belajar tafsir mimpi dekat ta'wili. Tapi ahadis ni maksudnya Allah bagi Nabi Allah Yusuf ni kepandaian, dia seorang yang dia macam ni. Ahadis ni macam seorang yang dia bijak, dia cerdas, dia boleh macam ni. Dia boleh memahami keadaan sekeliling. Dia boleh memahami isu, dia boleh memahami konteks. Itu ahadis. Faham Maksudnya macam ni. Maksudnya kalau ada satu masalah, dia boleh bagi jawapan, dia boleh bagi solusi yang tepat dan memang kena. Macam tu. Ahadis ni dia macam kefaqihan. Dia seorang yang mendalam ilmu dia. Boleh faham Itu disebut ahadis. Sebab Nabi Allah Yusuf ni dia bukan sekadar tahu mimpi je. Tapi dia diberi ilmu supaya dia belajar tentang environment dekat bumi Mesir tu macam mana, orang-orang kat Mesir tu macam mana. Dia seorang yang belajar macam, kalau kita ni, Allah bagi dia ilmu macam ni. Dia tahu ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Dia boleh belajar ilmu mengenali manusia. Psikologi dia. Macam tu saya boleh sebut. Dia juga menguasai ilmu political science. Dia macam hadis tu adalah orang yang ada kepandaian memahami surrounding, orang memahami persekitaran. Itulah ahadis Okey. Kenapa saya nak bentangkan tajuk ni? Sebab antara hikmah pelajaran nombor 3 tadi tu, pelajaran 3 tu, kenapa Allah memilih Nabi Allah Yusuf dia duduk kat rumah pembesar, lepas tu Allah ajar mimpi dengan ilmu, boleh memahami persekitaran dengan baik semua tu, hadis tadi tu, inilah kita panggil, inilah pentingnya pentingnya persekitaran pembelajaran. Faham tak maksud dia? Maksud dia, apabila dia duduk di rumah pembesar, tentulah dia ada banyak fasiliti, bukan? Betul tak? Dia mesti ada banyak fasiliti. Kalau macam kita nak belajar, nak bijak, nak lebih faham, kita perlu apa? Perlu ada laptop. Kalau macam orang belajar online kan, kalau kat kampung-kampung, sampai panjat pokok pun ada. Macam dekat Sabah Sarawak tu kan, punya nak dapat line. Kan dia ganggu belajar. Kan? Ada orang mungkin tak dapat belajar sebab apa? Dia tak ada alat bantuan mengajar. Mungkin sekarang ni guna AI. Jadi Nabi Yusuf ni seolah-olah Allah pilih duduk rumah orang kaya ni supaya dia ada segala kelengkapan untuk dia membina knowledge dia tadi tu. Faham tak? Jadi apabila dia jadi orang besar, tentu kalau kita fikir, kalau kita tengok keadaan pun orang kaya, kan, anak orang kaya dia boleh buat apa? Dia ada segala-galanya, betul tak? Jadi Allah Ta'ala ni nak ajar dekat Nabi Allah Yusuf ni, apabila dia duduk dekat rumah orang kaya ni, so dia ada kecukupan alat pembelajaran dia. Lepas tu dia boleh pergi ke mana-mana kat bumi Mesir. Kita kena faham sebab ayat tu tak ada cerita tentang Nabi Allah Yusuf ni macam mana dia bergaul dengan orang Mesir, tak ada. Tapi daripada ahadis, lepas tu daripada kehidupan dia lama duduk rumah Al-Aziz ni, itu di antara pelajaran yang kita boleh ambil. Maknanya, kalau kita nak anak kita, zuriat kita belajar dengan bagus,
dapat ilmu yang banyak dan sebagainya, maka persekitaran, pembelajaran yang betul, alat kelengkapan belajar yang mencukupi. Lepas tu, kenalah turun kat lapangan. Kalau nak faham masyarakat Mesir tu macam mana, kenalah pergi turun, bergaul dengan orang. Betul tak? Jadi daripada itulah, di antara hikmahnya Allah memberikan nikmat Nabi Allah Yusuf duduk di rumah pembesar Mesir. Yang kita mungkin terlepas pandang tentang bagaimana pembangunan jati diri Nabi Allah Yusuf, ilmu dia, kepandaian dia. Jadi itu ada kaitan dengan kecukupan, kelengkapan, keberkesanan dia membesar. Okey. Jelas Boleh faham kan? Okey. Kemudian kita tengok dekat pelajaran nombor 4. Pelajaran nombor 4 ni kita ambil ayat yang Tuhan kata itulah kekuasaan Allah. Tak ada siapa boleh kalahkan Allah. Jadi kita dapat belajar pengajaran dia, kesempurnaan kekuasaan Allah yang tiada tandingannya. Allah Ta'ala kalau dia sudah menetapkan sesuatu, orang ini nak jadi seperti ini, orang ni nak jadi seperti ini, maka Allah akan buat, tiada siapa yang dapat menghalangnya. Jadi kita apabila belajar kisah ini, maka kita terimalah seadanya. Berlapang dadalah kita. Nanti kita bincang dekat tindakan dia. Okey. Jadi kita lihat kepada tindakan ya. Okey. Ada lagi? Tak habis lagi. Ibrah nombor 5. Okey. Yang kalau nombor 4 tadi, dia merujuk kepada bagaimana hebatnya kekuasaan Allah. Okey. Jadi salah satu kekuasaan Allah dekat Ibrah nombor 6, pengajaran nombor 5 ni, tiada siapa yang dapat mengalahkan Allah terhadap segala yang telah Allah tetapkan. Okey. Ni kita kena pegang maklumat ni. Kita kena tanamkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada masyarakat kita. Allah Ta'ala ni dia mempunyai kekuasaan yang sangat sempurna. Kalau dia tetapkan sesuatu, tak ada siapa boleh kalahkan. Tak ada siapa boleh berhentikan. Untuk pelajaran nombor 5 ni, kita lihat hadis sokongan. Hadis yang Nabi SAW pernah mendidik Abdullah bin Abbas. Tengok ni, kita kena tanamkan pelajaran nombor 4 dan 5 tadi ni kepada anak-anak kita khususnya, kepada cucu kita daripada kecil lagi. Bagaimana Nabi pernah menerangkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tengok terjemahan dia. Abdullah bin Umar ni dia kata apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Aku telah membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku pernah berada di belakang Nabi, naik atas satu tunggangan. Bayangkan di dalam tunggangan tu, kan, Nabi sempat lagi nak mengajar tu. Sambil berjalan dia kan naik, Nabi kata, wahai budak, Nabi kata. Sebab tu dalam hadis tu, Abdullah bin Abbas dia masih kecil, betul dia panggil, ya ghulam. Nabi kata, hey budak, Nabi kata, wahai budak, kata Nabi. Sesungguhnya aku ni nak mengajar kepada kamu beberapa perkataan. Nabi kata, aku nak ajar engkau beberapa perkataan, kata Rasulullah SAW. Dia kata, jagalah Allah. Nescaya Allah akan jaga kamu. Okey, jagalah Allah ni maksud dia apa? Tunaikan kewajipan yang Allah tetapkan. Itulah maksudnya peliharalah Allah. Maka Allah akan pelihara kamu. Peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Allah ada di hadapan kamu. Nabi kata, kalau engkau jaga semua apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah larang, itulah maksudnya pelihara Allah, engkau akan dapati Allah itu selalu dekat dengan engkau. Kau akan dapati Allah tu ada di hadapan engkau. Apabila Allah dah dekat dengan engkau, dah depan dengan engkau, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau nak minta pertolongan, dijauhkan daripada keburukan, perlindungan, mintalah juga kepada Allah. Okey, kemudian ada penambahan lagi. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah bahawasanya sejika seluruh umat ini, kalaulah semua manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka sama sekali tak akan dapat bagi manfaat kepada kamu
melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Nabi kata, wahai budak, kau kena ingat sampai bila-bila, kalaulah kamu semua berkumpul nak bagi kebaikan, nak bagi kesihatan ke, nak bagi orang tu bahagia ke, kan? Kau nak bagi orang tu kekayaan ke, kan? Kau sama sekali takkan dapat buat benda tu kalau Allah tidak izinkan, kan? Kalau Allah tidak tetapkan dia dapat. Tengok kan hadis ni. Lepas tu dia kata lagi, sekiranya mereka bersepakat untuk memudaratkan kau, nak bahayakan kau, nak aniaya kau, nak pendajarkan kau, nak buat apa saja, mereka takkan dapat memudaratkan engkau melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu. Nabi kata, kau kena jadi seorang yang berani. Ingat, kalau semua orang nak membahayakan kamu ke, nak tembak kamu ke, nak bunuh kamu ke, nak buat cederakan kamu ke, mereka takkan dapat buat. Kalau Allah tidak menetapkan dia berlaku. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Hadis ni sebenarnya ada di dalam salah satu himpunan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Maklumat ni lah yang kita kena letakkan kepada, kita kena tanamkan, kita kena bagi tahu. Pertama untuk diri kita dan orang yang luar daripada kita, bahawasanya Allah Ta'ala ni tak ada siapa boleh kalahkan dia. Fala ghaliba lakum. Tak ada siapa boleh mengalahkan Allah seperti mana Allah sebut pada ayat nombor 21 tadi. Okey, jelas. Untuk pelajaran nombor 4 dan pelajaran nombor 4 dengan juga pelajaran nombor 5. Okey. Kemudian kita tengok nombor 6. Pelajaran nombor 6. Okey. Ibrah nombor 6, hanya sebahagian kecil manusia yang benar-benar mengetahui secara umum apa yang akan berlaku kepada Nabi Yusuf. Okey. Pelajaran nombor 6 ni, dekat mana kita kaitkan pelajaran nombor 6 ni, dia dekat ayat yang hujung tu. Kan ayat yang hujung tu, Allah Ta'ala kata kepada kita, dekat ayat nombor tu kan Allah kata, ni dekat sini ayat dia. Mana ni? Ni ayat dia. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun maknanya apa? Maknanya Allah kata, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maknanya kalau ramai tak ketahui, maknanya ada sedikit yang ketahui. Kan? Apa ramai yang tak tahu tapi ada sedikit yang tahu. Tahu pasal apa? Antaranya telah pun kita sebutkan. Okey, pada pengajaran tadi. Okey, sebenarnya ada yang Allah bagi tahu, dia tahu apa yang akan jadi pada Nabi Yusuf. Antaranya siapa? Bapa dia sendirilah tahu bahawa takdir anak dia ni akan jadi bagus. Cuma Nabi Yaakob dia tak tahu macam mana Allah jalankan. Anak dia ni ditimpa masalah banyak ke, anak dia ni apa. Cuma yang dia tahu, anak dia nanti akan menjadi seorang yang Allah akan memberikan dia nikmat yang banyak. Kita dah kupas dekat ayat nombor 6 sebelum ini. Maknanya ada yang tahu tentang bagaimana ketetapan Allah. Okey. Nombor 7. Ni kena tambah. Ni rasanya tak ada kat nota kan? Nombor 7. Kehidupan manusia ni begitulah dia punya rencahnya. Melalui pelbagai situasi hidup. Ni tadi yang telah saya terangkan tadi tu kan. Dia ada kaitan dengan nikmat tadi tu. Kan? Hidup manusia ni macam ni lah. Allah pusing dia. Ada masa dia kat atas, ada masa dia kat bawah. Begitulah kehidupan kita. Ya. Dia ada kaitan juga yang dekat yang dekat nombor 1 tadi. Tapi nombor 1 tadi tu saya tekankan nikmat sebab nanti kita akan belajar bagaimana nikmat yang Nabi Yusuf dapat tadi tu dia gunakan balik untuk dijaga iman dia. Saya nak terangkan yang nombor 1 tadi tu dia memang pasal nikmat. Selepas Allah tukar Nabi Allah Yusuf dapat ujian, Allah beri dia pula dengan nikmat. Kan? Okey. Dekat nikmat, dekat pelajaran nombor 1 tadi tu, nanti kita akan highlightkan lagi
bahawa dengan nikmat yang kita tekankan tadi itulah Nabi Allah Yusuf dia sedar, dia perakui yang akan menjadi benteng kepada dia untuk dia tidak mendakai Allah Azza wa Jalla. Tapi dekat nombor 7 ni, dia lebih tepat kalau kita gunakan itulah perjalanan hidup manusia. Susah, ada kebaikan dia Tuhan bagi. Kan begitulah pusingan hidup. Okey, nombor 8. Kepentingan, ni sudah terang dah tadi tu. Allah dah ambil dah sekali dah tadi tu. Okeylah, nombor 8 tu dia ada kaitan dengan nombor yang mimpi tadi kan. Kepentingan, kelengkapan, sumber pelajaran untuk pembinaan minda dan sasiah. Yang ini. Betul tak dalam umpan kan? Kalau kita ada sumber kelengkapan senang, banyak. Bukanlah kita bermaksud kita kata tak cukup kelengkapan ni, tak bagus. Tapi memang perlu. Untuk pembelajaran perlu ada sumber yang mencukupi. Okey, dapat? Pelajaran nombor 8. Ibrah nombor 8. Ada soalan tak? Sebelum kita pergi pada tindakan. Okey, tindakan kita yang pertama. Setelah kita mengetahui ke-8 ibrah tadi. Ke-8 pengajaran kesimpulan tadi. Maka kita kena menambahkan keyakinan kita. Bahawasanya setiap kesusahan pasti ada kebaikan. Tak sentiasa di dalam kepayahan. Allah akan tukar selepas susah. Ada senang dia. Macam itulah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. So selepas ni takkan nikmat je. Nanti kita akan tengok nikmat tu ditarik balik oleh Tuhan. Kan? Keluar pula, duduk pula tempat lain. Lepas ni kita akan tengok dia masuk penjara pula. Kan Allah Ta'ala buat. Betul tak? Begitulah kehidupannya yang telah pun Allah aturkan menjadi pengajaran besar kepada kita. Tindakan yang kedua yang boleh kita ambil adalah kita menyerahkan segala perancangan yang telah kita buat kepada Allah. Ini dikaitkan dengan pelajaran 5 dengan 6. 5 dengan 6. Dikaitkan juga dengan hadis yang Abdullah bin Abbas tadi. Yang Nabi kata, kalaulah semua orang nak bagi kebaikan kepada engkau, mereka tak boleh buat, begitulah sebaliknya. Jadi lepas kita buat apa-apa perancangan, tak usah serahkan kepada apa? Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Boleh guna ayat tu untuk sokongan tindakan nombor 2. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Apabila engkau dah berazam, apabila engkau dah usaha, keserahkan dia kepada Allah. Sekejap saya tengok ayat. Faiza azamta okey, ayat dia surah Ali Imran. Tulis surah Ali Imran ayat nombor 159. Ayat 159 surah Ali Imran. Jadikan ayat itu penyokong kepada tindakan nombor 2. Serahkan kepada Allah. Okey. Moga-moga Allah memberkati apa yang kita lakukan. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Ada apa-apa nak tambah tak? Dari sudut tindakan ke, ibrah ayat ke, yang saya mungkin terlepas. Sebab ini hanya daripada sisi saya. Mungkin banyak lagi yang tuan-tuan belajar, tuan-tuan baca, tuan-tuan dengar daripada mana-mana guru-guru yang lain yang mungkin kita boleh kongsi sama-sama. Okey. Ada ke tak ada? Tak ada. Okey. Diam je belaka tu tandanya Sama je dengan Ustaz bagi tu. Kita orang sama. follow. Oh. Tapi yalah follow walaupun tak jadi follower. Follow je. I follow. Ingat tak saya punya tagline tu? I follow. Okey, tak apa. Ikut jalan yang benar tak apa. Okey, kita Ustaz, teruskan. Ustaz, Ya. Syafini tanya, boleh guna tak ayat ni sebagai ayat sokongan? Wa afawwadu amri ilallah. Betul. Boleh, Taufik. sangat cantik. Jazakillah khairah wa ufawwidu. Itu siapa tu? Ucapan siapa tu?
seorang mukmin yang ahli keluarga Firaun Itu surah apa tu? Ghafir ke apa? Ghafir. Ayat Ghafir 44. kalau Ghafir 44 tu maksudnya kisah seorang lelaki yang beriman kepada Nabi Musa secara diam-diam. Tetapi dia mengumumkan keislaman dia setelah Nabi Musa diancam untuk dibunuh. Betul. Dia kata aku menyerahkan ianya kepada Allah. Betul. Setelah dia bagi ceramah, setelah dia bagikan tazkirah, dia bagi nasihat kepada Firaun dengan tentera-tentera sebagainya, dia serahkan. Betul. Sangat tepat. Jazakillahu khairah. Kalau ada ayat lain, bolehlah kita tambah lagi ya. Penting ayat-ayat Quran yang lain ni. Maknanya sambil kita belajar surah Yusuf, kita boleh gunakan ayat lain untuk sebagai sokongan kepada apa yang kita pelajari. Ada lagi tak Kak dekat Mrs. Kak? Apa-apa penambahan? Ini tanya, apa beza tawakal dengan wafidu tu Ustaz? Oh, tawakal dengan ufawidu. Ya, dia panggil tafwid. Dia panggil tafwid dengan tawakal. Dia tawakal tu ada beza pula dengan tawakul. Yang itu saya untuk jawapan petang ni saya wallahu ta'ala a'lam. Dari sudut kehalusan ufawidu dengan tawakal tu. Nanti kita simpan dulu nota tu. Di dalam bank soalan. Nanti saya cuba tanyakan pada mana-mana asatizah yang lebih mahir ya. Yang ada mengkaji tentang beza tafwid. Dia panggil tafwid dengan tawakal. Tawakal tu ada beza juga dengan tawakul. Okey. Ada penambahan lain? Kalau tak ada, kita pergi ayat berikutnya. Okey, siapa nak baca ni? Ayat nombor 22 ni. Kita dah belajar dah 22 ni. Lupa Kan? Ke belum? Ke saya buat belum lagi Belum Ustaz, nota kok sampai 21 je. Oh, sorry. Oh, mungkin sebab waktu Lain saya Ustaz. tak waktu saya edit nota ni kot. Okey. Ya, okey, tak apa. Okey, silakan. Ni tadi tu Ustaz, ada lagi Puan Noeni kata tambahan ayat surah Ali Imran ayat 26. Ayat dia bunyi? Dia punya apa ya? Ali Imran ayat 26 ya. Itulah, saya ni tak hafal Quran itulah ya Allah. Kalau hafal Quran ni boleh saya ingat. Apa Kak? Ali Imran ayat nombor? 26 Ustaz. 26. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau Betul. cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki, engkau muliakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu. Ya. Okey, boleh. Ini termasuk di dalam kekuasaan Allah, betul? Allah Ta'ala ni dia boleh mencabut mana-mana kerajaan, dia boleh bagi. Boleh. Dia ada perkaitan tu. Dia ada perkaitan juga. Dia lebih khusus kepada kekuasaan. Allah Ta'ala boleh naikkan nama seseorang, Allah boleh jatuhkan. Ya. Okey, kita teruskan dengan ayat 22. Siapa boleh Saya bacakan? baca. Okey, silakan Kak. Silakan Kak. Boleh? Boleh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf dewasa, kami beri kepadanya hikmah dan ilmu pengetahuan. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan, al-musinin. Okey. Jazakillahu khairah. Puan Zaitun Ya, saya. Okey, Puan Zaitun. Okey, terima kasih banyak-banyak no. Okey. Ibu dah tua dah. Ibu dah. Nak Dah panggil pangkat ibu aunty. dah.
Nak panggil Nak aunty ke ni? panggil panggil aunty pun tak apalah. Satu dah Ustaz. Satu dah. Alhamdulillah, tak apa. Okey. Ayat 22 ni, kita kena dapatkan balag tu apa tak? Balag ni macam orang selalu guna istilah baligh kan? Sampai Balag. umur. Sampai Dia ada umur. kaitan lah. Okey. Mm-mm. Asyuddahu. Okey. Kami beri ketika dia dewasa. Okey. Ayat ni berapa umur Nabi Yusuf ketika dia Allah sebutkan asyuddahu? Okey, kita kena tengok ayat lain Okey. Dalam tafsir Tabari yang ni ada tak dalam nota perempuan? Ni sisi tambah ni. Ada ke tak ada? Ada Ustaz. Dalam nota Ada ada. kan? Ada. Nota. Okey. Dalam tafsir Al-Imam Tabari, asyuddahu ni ada berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ada yang kata asyuddahu ni dewasa tadi tu umurnya 33 tahun. Ada yang kata 20 tahun. Ada juga yang kata antara umur 18 sehingga 30 tahun. Asyuddahu. Okey. Dia belum naik lagi 40 tau. Kenapa nanti kita akan sebutkan. Okey. Asyuddahu dewasa lah. Maknanya umur yang orang dah dewasa. Okey Yang ini tak dapat ditentusahkan. Nak ambil yang mana lah. Boleh ambil 18 sampai 30 tahun lah. Mudahnya 18 sampai 33 pun boleh. Macam itulah. Berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Okey. Kita tengok contoh dalam surah Al-Qasas. Ini kisah Nabi Musa. Sama tak bunyi ayat dia? Sama kan? Ayat nombor 14 surah Al-Qasas kan? Walamma balagha asyuddahu wastawa. Cuma dekat Nabi Yusuf dia tak ada kata wastawa. Ditambah wastawa tu. Dia kata wastawa. Maksudnya ada dua. Allah nak kata ada dua perkara. Umur dia, asyuddahu, dewasa dia dan wastawa. Sama kan? Okey. Wastawa dalam kisah Nabi Musa ni, ini adalah sempurna akal dia. Sempurna akal dia maksud dia apa? Dia maknanya sempurna akal lah. Cuma tak tahu berapa umur dia. Okey. Ayat nombor 14 ni semua orang tahu. Ini sewaktu Nabi Musa berada di mana? Dia berada di Madian. istana Fir'aun lah. Apa dia puan? Bukan di Madian, Ustaz? Bukan. Ni Yang sama ini, Istana Fir'aun. kalau yang 14 ni dia masih dekat Istana Fir'aun. masih dekat Mesir istana ke? Fir'aun. Dekat Mesir lagi. Dia belum lagi diri lagi. Oh. Okey Nampak? Okey. Kenapa kita kata bukan umur 40? Sebab cuba tengok dekat surah Al-Aqaf ayat nombor 15. Yang ni ada tak nota? Ada tak dalam Al-Aqaf nota? ada. Dalam nota ada Al-Aqaf. Okey, Ada, tengok ya. Dalam Al-Aqaf kan ada ayat yang sama. Ini cerita orang yang umur 40 tahun. Tapi ada perbezaan. Tengok ya. Hatta idza balagha asyuddahu. Ada beza. Terkesan dia penambahan wa balagha arba'ina sanah. Ada dua perbezaan lah. Balagha asyuddah dengan balagha arba'in. Maknanya asyuddah berbeza lah dengan arba'ina sanah. Mula-mula peringkat dewasa. Lepas tu umurnya dah sampai umur 40 tahun. Maknanya asyuddahu dia tak diletakkan 40 lah. Mesti bawah daripada 40. Right. Jelas tak? Sebab itu yang kisah Nabi Musa yang ayat nombor 14 ni, maka wallahu ta'ala kurang tepatlah kalau kita kata dia dekat masa dia duduk di rumah istana Fir'aun tu dia dah umurnya 40 dah, tak? Okey. Sebab ada beza arba'in dengan asyuddah. Okey, dah. Jelas dah? Jadi maknanya ayat yang Nabi Allah Yusuf tadi, yang Allah ajar kepada dia
ilmu dengan hukmah tadi tu adalah ketika dia sudah sampai peringkat umur yang dewasa. Kalau baca dekat ayat Al-Ahqaf, maknanya belum sampai 40 tapi dah masuk kepada fasa umur dewasa. Seperti mana kita sebutkan tadi itulah. Okey. Kemudian kita nak bincang apa itu hukmah, apa itu ilma. Apa itu hukmah, apa itu ilma. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir dia Al-Jami' Al-Bayan, beliau telah menukilkan satu ulasan seorang tabi'in namanya Mujahid. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan hukmah maksudnya adalah akal kefahaman, hikmah. Hukmah ni macam hukmah. Sebab masa ni dia belum dapat lagi kerajaan. Siapa dekat tafsiran dia tulis hukmah tu adalah kerajaan, kekuasaan. Ada tak? Tak tulis kan? Tak ada, cuma tulis kekuasaan je. Dia tak tulis apa, dia cuma tulis kepadanya kekuasaan. Hukmah tu macam hukum, macam kekuasaan kan. Tapi kalau kita faham, dalam cerita ni dia belum dapat kuasa lagi kan, betul tak? Belum lagi. Maknanya hukmah dekat sini macam hikmah lah, macam hikmah. Allah beri dia kepada akal, kecerdikan dia, kefahaman dia mendalam. Okey, lepas tu ilma. Allah beri kepadanya ilmu. Tapi waktu ni juga sebenarnya ada para ulama kata dia belum lagi dia berilmu dari sisi sudut kerana dia akan menjadi nabi kan. Menjadi nabi, jadi Allah bagi dia ilmu lah. So ada beza dua antara hukmah dengan ilmu. Maksudnya begini, setiap orang yang ada hukmah, dia ada ilmu. Tapi tak semua orang ada ilmu, dia ada hikmah. Hukmah ni kalau nak mudah faham, baca kisah Luqman tu lah. Ya Allah bagi kepadanya hikmah. Hikmah. Hikmah ni seperti yang kita sebut tadi lah, orang yang dia ada ilmu tapi dia boleh dia tahu yang tersiratnya juga. Macam tu. Okey, nampak dua perkara tadi. Okey, Al-Muhsinin kita dah ulas dah sebelum ni. Masih ingat lagi? Al-Muhsinin ini kali keberapa kita jumpa Nabi Yusuf ni Allah kata dia tu Al-Muhsinin? Kali keberapa dah? Lupa Ustaz. Lupa, Tak ingat, tak apa. Tak apa. Kan? Kak sibuk, duk buat PES banyak. Sedap pula tu. InsyaAllah. Terima kasihlah hantarkan hadiah. Okey, Kak Guru cakap. Okey. Al-Muhsinin ni kita tahulah kan orang yang ada sifat ihsan, kita dah kupas sebelum ni ya. Maka kalau ikut Imam At-Tabari, Al-Muhsinin ni orang yang taat semua suruhan Allah, dia tinggalkan semua larangan Allah. Itulah Al-Muhsinin juga. Okey, saya nak ada tambahan kan. Ni tambahan kan, ada tak yang kursiap dan tak semisbah? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Yang mana Ustaz? Yang Maha Quraisy. Ada Ustaz. Ustaz dalam nota ada. Ada. Okey. Gitu. Tengok, okey, kita kuatkan lagi apa yang Imam Mujahid sebut sebelum ni, atau beri kata hukmah adalah berasal daripada kalimah hakama yang bermaksud hikmah. Hikmah bermaksud mengetahui yang paling utama dalam melakukan sesuatu sama ada idea dan watan. Ni yang saya tekankan tadi tu. Baru saya jumpa. Maksud dia seorang yang dia tahu solusi dia apa yang terbaik. Dia macam ni lah. Hikmah ni kalau nak tahu contoh, macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika dia memberikan hukuman, sangat berbeza sedikit dengan Nabi Allah Daud lah. Semua tahu hukuman tu kan, macam tu. Yang mengetahui yang paling utama dalam melakukan suatu sama ada idea ataupun perbuatan. Ini yang saya nak kaitkan tadi dengan kenapa Allah memilih, di antara hikmah kenapa Allah memilih duduk di rumah orang yang menjadi pembesar Mesir
antara sebabnya dia dapat belajar benda-benda ni juga. Okey. Al-muhsinin daripada kalimah ihsan merupakan puncak kebaikan amal. Kenapa puncak? Ingat tak? Tiga yang hadis Jibril tu, yang Nabi Jibril tanya Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa. Tu yang ihsan tu definisi dia kita dah sebut sebelum ni kan. Sembahlah Allah, buat ibadat kepada Allah seolah-olah kita tengok Allah. Kalau tidak, kita merasakan Allah tu melihat kita. Itulah puncak kebaikan satu perbuatan. Alright. Dapat? Dapat ya? Okey, kita bincangkan pengajaran. Pengajaran ayat. Ada soalan tak dekat taksiran tadi? Ada tak? Okey. Nombor 1. Okey, ini apa yang dapat saya simpulkan lah. Tapi kalau ada penambahan, dia tolong tambah ya. Pangkat kenabian Allah akan memberikan kepada para rasul setelah mencapai juga umur dewasa. Yang ini yang saya sebutkan tadi tu mungkin kita boleh bincangkan lepas ni lah kan. Di luar mungkin adakah semua umur Nabi 40 baru jadi Nabi? Ataupun cukup sampai asyuddahu? Tu perlu dibincangkan lah. Sebab tak ada nas pun yang kata umur Nabi mesti jadi Nabi mesti umur 40. Tak ada. Setakat ni wallahu alam. Kalau setakat saya tahu tak ada. Yang menentukan 40 je, dah umur 40 baru layak jadi Nabi. Yang tu sebenarnya wallahu ta'ala alam Okey. Pelajaran nombor 2. Nabi Allah Yusuf AS telah menerima 2 kurniaan besar dari Allah iaitu nikmat hikmah dan ilmu. Kenapa saya nak sebut juga maklumat ni, nanti kita akan tengok bagaimana Nabi Allah Yusuf dia menggunakan nikmat-nikmat ini untuk dia jaga diri dia. Macam mana dia jaga diri dia? Nanti kita akan jumpa selepas daripada ayat ini. Kita sebut banyak-banyak ni supaya orang nampak Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya banyak juga nikmat yang Allah bagi kepada dia. Sebab kita jangan hanya fokus kisah Nabi Yusuf ni macam ujian yang bentuk musibah aje. Betul tak? Tapi Nabi Yusuf ni rupa-rupanya Allah juga bagi dia ujian apa? Nikmat. Nikmat tempat tinggal tadi, nikmat selamat daripada nikmat daripada duduk dalam telaga selama-lamanya, betul tak? Nikmat. Jadi kita kena bawa juga kisah Nabi Allah Yusuf ni ujian pada nikmat kesenangan juga. Okey. Sekarang kita tengok pula pada pelajaran nombor 3. Ibrah yang ketiga, sekali lagi kita tahu Nabi Allah Yusuf termasuk di kalangan orang yang al-muhsin, orang yang berbuat kebaikan, ada sifat ihsan. Ini pun saya pernah sebut sebelum ni. Ya, supaya kita jangan nampak kisah Nabi Yusuf ni hanya pada kegantengan saja. Jangan nampak pada fizikal dia saja. Tapi juga kita kena nampak dia dari sudut keimanan dia. Amal-amal soleh dia. Sebab Allah Ta'ala menggelar dia al-muhsinin. Di kalangan orang yang muhsin. Maksudnya, dia duduk di kalangan level orang yang bukan sekadar muslim, bukan sekadar mukmin, tapi dia muhsin. Okay. Pelajaran nombor 4. Setiap kebaikan, maksudnya orang yang dia ni muhsin, pasti Allah akan bagi balasan. Di dunia, sudah pasti juga di hari akhirat. Ni. Lepas tu kita kena, nanti kita akan bincangkan dekat tindakan jugalah. Secara umumnya daripada pengajaran ni kita tahu dah nak kena buat apa. Allah Ta'ala ni dia tak pernah mensia-siakan orang yang menjadi muhsin. Orang yang taat pada dia. Orang yang cuba nak menjadi orang ada sifat ihsan. Allah Ta'ala pakai bagi balasan kepada kita semua. Okey. Pelajaran nombor 4 saja. Kita pergi kepada tindakan pula. Okey. Nombor 1, saya pilih tindakan 1 ni sebab nak pergi kepada menjadi orang muhsin tadi. Kan? Cara dia, laksanakan apa yang Allah suruh,
tinggalkan apa yang Allah larang. Ini kita telah terangkan tadi, ciri al-muhsinin seperti mana dalam tafsir Al-Misbah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi kalau kita nak termasuk di kalangan al-muhsinin, maka buatlah tindakan nombor 1. Okay, cuma kita tak tahulah secara spesifik apa yang Nabi Allah Yusuf buat dari sudut ibadah khusus dia. Kita tak tahu. Kita tak tahu dengan lebih banyak. Dia ni kuat puasa ke, dia ni kuat sedekah ke, dia ni apa ke, kita tak tahu. Tetapi ingat tak, waktu di dalam tetapi dia ni memang kalau Allah dah gelar dia muhsinin, mesti ada ibadat. Apa yang dia buat tu memang layak dimasuk dalam al-muhsinin. Okay, tindakan nombor 2. Kita minta kepada Allah, kita boleh berdoa, usaha kita juga dengan doa, semoga Allah memberikan kita hikmah. Semoga Allah bagikan kita ilmu dan Allah bagikan kita menjadi sifat al-muhsin. Menjadi sifat al-muhsin. Okey. Sifat muhsin ni maksudnya kita mintalah kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku sifat, kurniakanlah aku hati yang terang, yang aku ni boleh, ya Allah, kalau aku buat ibadat ni, aku boleh seolah-olah aku dapat melihat Engkau, ya Allah. Kan, kurniakanlah aku, ya Allah, hati yang terang, hati yang hidup, supaya aku boleh menganggap bahawa Engkau itu benar-benar melihat aku, ya Allah. Minta macam itu kepada Allah Azza wa Jalla, sifat muhsin ni. Minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi hati kita ni hidup. Hati kita tak buta, hati kita tak mati. Okay. Alright. Ada apa-apa penambahan tak dekat pengajaran dengan tindakan? Tak ada Ustaz. Tadi ni apa Syafini ada tulis ni. Ha. Kalimah Al-Muhsinin tu dalam surah Yusuf 3 kali. Pada ayat 22, 36 dan 56. Okay. 22 baru kali pertama Ni Syafini tulis ni. Betul Fini? Ya. Ya, pertama. Oh ya ke? Aku lupa Patut mana. tanya kami tak tahu Ustaz. Oh betul-betul, minta maaf. No, ya Allah, saya tersalah. Kali kedua tu rasanya waktu dekat penjara kan? Betul, kali ketiga tu minta maaf. No. Saya ni pasal saya duduk edit nota ni dah lama. Lepas tu kan tak kelas yang saya terpaksa batal tu. Kan yang saya ada saya tak sempat nak balik ke pejabat tu. Tu yang saya dah baca seingat musim tu. Oh ya, minta maaf tuan-tuan. Okey. Alright. Minta maaf no, banyak-banyak. Jadi Al-Muhsin faham tak sifat Muhsin tadi? Ada soalan tak? Ada apa-apa pertanyaan? Al-Muhsin ni saya sebenarnya ada kupas dekat ayat lain sebenarnya. Saya tak letak maklumat tu dekat ayat nombor 23 ni. Sekejap. Ayat berapa yang ada? Lagi? Ayat 22, 36 dan 56. Okey, saya tengok dekat 36 jap. Pasal saya ada letakkan penerangan dia lanjut dekat ayat yang lain. Saya nampak tak nota saya terus scroll? Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, kita tengok 36 ah. Penting sangat sifat Muhsin ni. Muhsin. Tak ada. Okey, ayat apa lagi? Last sekali. Ayat 56. Kita tengok 56 lah. Saya ada terangkan dekat yang 56 kot. 56. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Okey, sat. Okey, macam ni. Saya minta tuan-tuan perempuan kita scroll sekejap. Tengok dekat ayat apa tadi? 30? 36 dan 56. Okey, bermaksud 3 kali kan Allah ulang Oh, ini bermakna besar ni al-muhsinin ni. Oh, jap. Disebabkan Ayat ada 3 36 kali. tu tentang waktu masuk penjara Ni. tu. Nampak tak? Inna naraka minal muhsinin. Okey, ni kali kedua. Okey. Al-muhsinin.
sampai ayat nombor 50? 56. 56. Okey, 56 Al-Muhsinin. Okey, Al-Muhsinin. Oh, maknanya besar Al-Muhsinin ni. Okeylah. Cik Nah, izinkan saya sekejap untuk saya paparkan satu nota. Al-Muhsinin tu. Sekejap sifat ihsan tu nah. Sifat ihsan. Sekejap. Allah Maha dekat. Cik Nah. Okey, saya paparkan apa maksud ihsan tu. Ihsan tu. Ihsan. Ihsan. Duduk mana ihsan ni? Ihsan tak. Hilang Allah. Okey. Nama anak dia bunyi macam-macam rela semua dia kat sini. Okey. Sekejap Okey, ibu dah dapat catat tak apa itu ihsan tadi? Catat tak? Sempat tak? Belum, Ustaz tak cakap lagi. Ihsan tu itulah maksudnya sifat ihsan tu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ada dalam hadis Jibril tu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah ataupun Allah melihatkah kamu. Mana saya punya sifat ihsan saya tulis ni lah. Ihsan ni. Okey, tak apa. Catat dulu, insya-Allah nanti saya minggu depan saya buat sedikit penerangan lanjut tentang ihsan ya. Tapi di sini kita dapati kenapa kita nak doa minta sifat ihsan? Sebab Allah Taala ulang sebanyak 3 kali dalam surah Yusuf tentang Nabi Allah Yusuf ni. Kan, kenapa Allah jaga dia, kenapa Allah Taala bagi nikmat kepada dia, antaranya dia mempunyai sifat al-muhsinin. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah jadikan kita seperti mana dalam kumpulan Nabi Allah Yusuf, nabi-nabi yang lain, orang-orang yang lain yang Allah gelarkan sebagai al-muhsinin. Alhamdulillah. Okey, ada lagi penambahan sebelum kita baca ayat 23? Ada waktu lagi kan? Setengah jam? Okey, silakan. Siapa nak baca ayat 23? Ustaz, tadi yang ada tambahan ayat lagi tu, Puan Niksum bagi tahu yang tentang sifat muhsinin tu ada ayat 78 dan ayat 90 lagi 5 kali lah maknanya. Oh, 78, 50 Ya Allah, 78 dan 90. Allahu Akbar, jap. Saya kata saya duk cari kat mana saya 5 punya. kali kalimah al-muhsinin. Ayat nombor apa? Ayat 78 dan 90. 78. 78 dan 90. Sebab saya ada tulis kat dalam nota ni. Cuma saya letak dia dekat mana. Kejap. Sekejap ya. 78. Oh, benar lah. Inna naraka minal muhsinin. Okey. Muhsinin. Dengan ayat nombor berapa? 90. 90 ya. Sekejap. Dia dekat 90 saya letak ni sana. Yalah, faktor dah bomo dah macam ni lah. Tak mencari tak jumpa. Ada 95 kali diulas tentang al-muhsinin. Okey, tak apa. Minggu depan kita kena terangkan al-muhsinin ni sedikit panjang. Sedikit panjang. InsyaAllah. Tapi cara dia mudah je. Macam ni. Nak tahu apa ciri-ciri al-muhsin, kita boleh dapat jawapan tu pada ayat yang disebut al-muhsinin. Kalau macam dalam penjara tu, kenapa dipanggil muhsinin? Kerana mesti dia buat sesuatu dalam penjara menyebabkan orang nampak dia al-muhsinin. Nanti kita akan tengok. InsyaAllah. Tapi saya boleh beritahu peringkat awal, al-muhsin, seperti mana dalam tafsir Misbah tadi adalah puncak amal, iaitu kita ada watak
dapat seolah-olah kalau kita buat ibadat ni, kita buat ibadat seolah-olah kita dapat lihat Allah. Ataupun Allah melihat kita. Kita merasakan diri kita ni seperti melihat Allah melihat kita. Dia Ini ada termasuk dalam juga. hadis Arba'in kedua, Ustaz. Betul. Tapi ihsan tu juga dia merujuk kepada kalau dengan manusia adalah dia buat yang terbaik kepada manusia. Nanti kita akan kupaslah sebab penting sangat sifat muhsin ni. Nanti saya cuba insya-Allah saya cuba buat di nota ringkas al-muhsin perbahasan insya-Allah. Nanti Kak Rizal tolong ingatkan saya Kak lah. Tentang Ustaz nak Al-Muhsin. tentang Al-Muhsin. Al-Muhsin. Okey. Jom kita terus ke ayat nombor 23. Terima kasih banyak Puan Isum ya. Jazakillah khairah ingatkan. Maaf ya saya banyak kekurangan ni petang ni sebab dalam keadaan yang agak lah macam tu. Okey, silakan ayat 23 siapa nak bacakan? Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Ayat 23 tu maswai tu ada bunyi ya kan belakang kan? Ada Ustaz. Rabbi as-sana maswai kan? Okey. Ayat ni kalau tengok dekat nota ni saya dekat ayat Quran tu saya letakkan yang ini untuk panduan saja ya. Kalau betul nanti kalau betul betulkan. Okey, warawadatsuhu tu ini adalah cara pertama kita tengok dulu terjemahan dia. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Perempuan tu siapa? Imratul Aziz. Imratul Aziz. Okey. Dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni perkataan warawadatuhu. Ini adalah cara satu. Dia bersungguh-sungguh ni cara satu. Memujuk Yusuf menyukakan dirinya. Dan perempuan itu pula menutup pintu-pintu. Maknanya langkah satu, sungguh-sungguh dia pujuk. Lepas tu dia menutup pintu. Menutup pintu tu adalah cara kedua. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. Dia menutup pintu cara kedua. Cara ketiga apa? Dia kata, marilah ke sini, aku bersedia untukmu. وَقَالَتْ حَيْتَلَتْ. Nampak tak? Cara satu, cara dua, cara tiga. Okey. Lepas tu, kenapa kita sebut cara ni? Kerana dia ada kaitan nanti rupa-rupanya. Bukan hari tu je. Faham tak? Bukan hari itu sahaja semasa kejadian ayat 23 ni je. Maksudnya perbuatan perempuan ni nak berkehendak ke Yusuf ni sebenarnya sudah berlaku sama ada secara isyarat. Kalau ayat 23 ni memang dah terang-terang ni dah sampai kata-kata tahap yang memang perempuan tu dah habis usaha dah. Dia memang dah tahap dia dah ambil tindakan dah secara terang-terang dah. Okey. Nabi Allah Yusuf dia menolak sekuat-kuatnya apa yang perempuan ini lakukan dengan 3 sebab. Ada 3 faktor. Faktor pertama, dia kata apa? Qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Ini faktor pertama Nabi Allah Yusuf buat. Maksudnya Nabi Yusuf ni macam mana dia boleh mempertahankan diri dia? Dia minta perlindungan kepada Allah. Okay, nombor 2 dia kata apa? Innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya Rabb aku telah memberikan tempat tinggal yang baik kepada aku. Ini yang saya duduk ulang-ulang tadi. Kenapa kita nak sebut fokus juga tentang nikmat Nabi Yusuf ni? Kerana nikmat-nikmat yang Nabi Yusuf dapat ni lah dia gunakan untuk dia tidak mahu membalas kebaikan Allah.
nikmat yang Tuhan bagi kepada dia dengan dia lupa diri. Dia kata, nanti kita akan bicara dekat pengajaran dengan tindakan. Dia kata, sesungguhnya Robku telah memberikan tempat tinggal yang baik kepada aku. Aku duduk rumah orang besar, duduk rumah orang senang. Kan cukup kelengkapan. Faktor yang ketiga, Nabi Allah Yusuf dia menolak. Dia kata, innahu la yuflihu zalimun. Faktor tiga ni, dia tahu kesan buruk. Kalau aku ikut perempuan tu nak apa? Maka dia kata apa? Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Ada tiga faktor ya. 3 cara dan 3 faktor penolakan Nabi Allah Yusuf kepada dia. Okey. Ini secara ringkas. Okay, kita tengok keterangan para ulama. Tafsir ya. Okey, kalimah rawadat rawadat tu tadi tu sebenarnya adalah keinginan yang telah menjadi keputusan untuk melakukan sesuatu setelah berfikir lama. Berjalan mundar-mandir memikirkan dia. Maknanya lama dah dia fikir rancangan tu dan bermain di dalam kepala perempuan itu. Faham Kejap saya nak pantam ni. Ada terconteng kat sini. Okey. Faham tak? Warawadatuhu. Ada para ulama kata warawadatuhu ni maksud dia adalah dia telah buat macam-macam ikhtiar apa sebelum ni sebenarnya. Warawadatuhu ni maksud dia ini yang kemuncak kan dia keinginan yang telah menjadi keputusan. Maknanya sebelum ni dia dah buat dah, dia adalah macam mungkin dia pakai orang perempuan tahulah macam dia nak pick up orang lelaki. Macam mana orang perempuan buat benda mula? Dia tak cakap lah. Kalau dia nak keneng orang lelaki tu macam mana dia buat? Tak tahulah kan. Mungkin mula-mula dia pakai yang cantik-cantik. Dia pakai apa tu Syah ke kan. Dia pakai yang tak tahulah perempuan lah. Saya pun tak tahu nak sebut istilah tu apa kan. Mungkin suara dia wallahu alam. Tapi perempuan tahulah. Tak apa, kena guna teknik yang betul ni kepada suami nah. Guna tu. Yang tak betul tu janganlah. Tengok ada siapa duk komen atas ni, ada tak ni? Saya nak cakap apa ni, masya-Allah. Ada tak? Ada. Faham kan? Kau faham Kak Liza faham. Kan? Macam yang mula-mula dulu kan. Maka Zulaikha ni dia dah buat dah macam-macam. Ialah tak tahulah mungkin dia wallahu alam. Dia nak menarik Nabi Allah Yusuf tu. Nabi Yusuf sebenarnya dia dah buat lah. Tapi kali ni macam warawada tu dah macam dah. Buat cara 1 tak jalan, cara 2 tak jalan, cara 3 tak jalan. Kan? Last, inilah kemuncak dia. Okey. Kemudian, siapa yang dekat rumah dia? Tengok ya, kenapa Allah tak sebut perkataan perempuan pun? Guna pula ganti nama. Kenapa tak sebut isteri Al-Aziz terus? Tengok ya. Huwa fi baitiha ni maksudnya rumah yang Yusuf tinggal. Allah tidak sebut isteri lelaki itu, tapi Allah sebut sebuah rumah wanita itu. Sebab apa? Tengok kita belajar dari Allah. Allah Ta'ala ni benda-benda yang macam ni nanti saya boleh kongsi dekat tuan-tuan perempuan dalam bab-bab benda yang macam kita kata isytah elok ni kan, Tuhan berlapik tau. Tuhan berlapik tu. Tuhan berlapik tu sangat berlapik. Tengok kenapa Tuhan tak sebut? Patutnya kan Tuhan boleh sebut kan. Dia digoda oleh isteri kepada Al-Aziz. Isteri lelaki itu. Kenapa tak sebut? Kenapa Allah sebut hanya dia yang dia berada di rumahnya. Kenapa sebut rumahnya? Allah nak menekankan yang Nabi Yusuf tinggal sebumbung dengan wanita itu. Di rumahnya maksudnya tinggal sebumbung. Nak menekankan bahawa memang Yusuf berada di rumah tu. Allah juga nak memberitahu bahawasanya Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya dia berada dalam dilema yang sangat susah. Tetapi macam ni kan? Macam ni. Allah nak beritahu macam ni. Kalau lelaki tu kalau dia tak duduk serumah, dia berbeza kalau jumpa perempuan tepi jalan kan. Aku jumpa Minah ni lagi. Betul tak? Tapi kali ni duduk. Bayangkan kalau jumpa tiap hari dalam kelas ke, kan? Jumpa tempat kerja yang sama. So macam mana? Kalau kita kata sekali, 2 kali tu macam kalau jumpa tengah jalan ke, jumpa kat kedai makan ke, kan? Mungkin jumpa
dekat luar tu mungkin tak sekuat dugaan dia kalau duduk di dalam rumah. Okey. Tengok ya. Amat susah sangat bagi Nabi Allah Yusuf ketika ini kerana wanita itu selalu berada di rumah itu. Wanita itulah yang dia menjaga rumah itu kerana suaminya selalu tidak ada di rumah. Maka bayangkanlah bukan senang hendak baginda AS menolak apa yang diminta oleh wanita itu. Betul kan? Yes, bahaya tuan-puan. Ini orang perempuan ya. Inilah kesan berat dia. Nanti kita akan cerita lepas ni pengajaran dia. Hati-hati. Kita akan bincang kejap lagi ya. Okey. Maknanya kalau kita duduk tempat Nabi Yusuf ni, ya Allah. Wish, bukan senang ni sebenarnya. Untuk Nabi Allah menepis segala doa-doa yang kita sebut tadi tu. Mungkin ada permulaan dah ada isyarat dah nampak ada sedikit kan. Okey. Tuan-tuan, jap, saya lupa nak sebut. Okey. Antara sebab juga tahu, kenapa Allah, okey, saya terlupa nak sebut tadi. Kenapa Allah tak sebut watak perempuan tu terus? Perempuan Al-Aziz. Ini juga Allah nak menjaga keaiban. Allah nak jaga keaiban perempuan tu. Walaupun perempuan tu ialah manusia kan, Allah cipta kan, masing-masing ada keinginan. Tapi kenapa Allah tak nak sebut? Itu juga kita dapat belajar, Allah Ta'ala tak nak sebut dia punya apa? Keaiban dia. Yang ni kita boleh ambil teruslah bentuk pengajaran dia. Sebab benda-benda aja benda yang tak elok. Allah nak jaga air muka dia kan. Allah tak sebut pun tentang pangkat isteri Al-Aziz ke, tak disebutkan. Okey. Ada Nik Su nak tanya soalan ke apa tu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaflah kalau saya tak berlapik dalam bercakap ni. Ustaz, bukankah Nabi Yusuf tu semasa diberikan, mula diasuh, dia masih budak-budak kecil kan? Jadinya tak adakah timbul rasa keibuan isteri Aziz tu bila dia mengasuh Nabi Yusuf tu? Hingga because ni keinginan dia tu untuk dengan Nabi Yusuf tinggi daripada sifat keibuan. Wallahu ta'ala a'lam. Lah ni pun bahaya juga ni. Kan mungkin tak tahu sama ada umur dia waktu kahwin dengan Al-Aziz tu dia masih muda juga ke? Wallahu a'lam. Weh, kalau tengok mak-mak datin ni kan nampak ni macam kita tengok kan umur berapa Tin? Saya dah tua dah Ustaz, tengok tapi memang macam muda je. Betul tak kan? Betul tak? Kita pun nampak kan perempuan-perempuan zaman sekarang ni tengok bahaya. Tengok nampak macam sekarang ni kan banyak-banyaklah solikan dia lah, penjagaan badannya lah, apalah sekarang ni macam-macam boleh buat. Itu di antara wallahu taala alam. Apakah Nabi Yusuf dia tidak nampak pada perasaan keibuan? Adakah kerana Zuriat tu perempuan Al-Aziz tu dia masih muda? Wallahu taala alam. Wallahu alam. Adakah juga macam sekarang ni kan? Ada tak orang kahwin dengan perempuan yang betul? Ada kan, betul tak? Kita tengok kan dia macam ada banyak Ustaz, ramai je macam tu. Wallahu taala alam. Mungkin selepas ini kalau mungkin ada orang boleh guna ayat ni lah. Wallahu taala, yang tu saya minta maaf banyak, saya tak tahu yang tu. Saya tak dapat nak bagikan jawapannya Puan Nik Som tu, saya tak ada ulasan pula bab tu. Setakat ni saya baca pada ulama tafsir pun dia tak ada ulas pula bab tu. Okey. Saya terlanjutkan dengan tafsir Okey, ayat tadi tu mari kita lihat perkataan ni waghallaqat. Waghallaqat ni ketutup pintu kan. Huruf sabdu dekat huruf lam kat atas tu menunjukkan bahawa pintu tu memang banyak. Pintu tu banyak, lepas tu usaha menutup pintu tu macam tutup sungguh-sungguh pintu tu. Okey, apa maksud zalimun? Orang yang membalas kebaikan dengan keburukan. Nabi Yusuf ingat tak tadi dia kata, kalau aku ikutlah kehendak perempuan ni, nanti orang yang zalim takkan selamat. Maksud dia apa? Nabi Allah Yusuf dia tidak mahu meletakkan keburukan dia,
kebaikan yang Allah beri kepada dia dengan melakukan keburukan. Okey. Ma'azallah ni kita faham minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kita lanjutkan kepada pengajaran boleh? Boleh faham kan? Ayat tadi jelaskan. Okey, nombor 1. Di sini kita dapat belajar bahaya ya, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram di sebuah rumah yang tertutup. Okey, dalam kes Nabi Yusuf ni tuan-tuan, kita kena letak dia bukan kita kata Nabi Allah Yusuf ni dia berkhalwat duduk berdua dalam tu, ni kita berbeza zaman ya, berbeza zaman. Mungkin masa tu dia istilah mungkin anak angkat kau yang tu, saya wallahu taala alam. Tapi kita ambil pengajaran yang sebaliknya lah. Jadi kita ambil bahawasanya sangat bahaya jika dua wanita yang tidak ada hubungan darah daging dia berada di rumah yang tertutup. Kenapa tertutup? Kan dia kunci pintu tadi tu kan. Okey. Untuk pelajaran nombor 1 ni saya kuatkan dengan hadis ni. Nabi sebut dengan hadis riwayat Bukhari, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Janganlah seorang lelaki itu berkhalwat, iaitu menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang bersama dengan wanita itu. Bukan muhrim ya, bonda-bonda, ibu-ibu ya. Jangan sebut bukan muhrim ya. Bukan mahram ya, tepatnya baris di atas mahram. Kalau baris bawah muhrim tu, dia jadi orang pakai kain ihram. Mahram Okey. Satu lagi hadis, kenapa duduk berdua-duaan perempuan tak ada pihak ketiga ni? Kerana pihak ketiga itu nanti adanya syaitan. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Okey, ingatlah. Tidaklah seorang lelaki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah syaitan. Okey. Kita pergi kepada pengajaran nombor 2, bahayanya fitnah, iaitu ujian. Okey. Perkataan fitnah dalam perkataan yang saya guna ni bukan maksudnya tuduh-menuduh ya, tak. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian wanita terhadap kaum lelaki. Perempuan ni bagi orang lelaki ni merupakan ujian yang sangat besar. Okey. Sebab itu dalam hadis ada sokongan kita nak ambil pengajaran nombor 2 tu, Nabi sebut dalam hadisnya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan selepas daripadaku yang lebih sangat berbahaya ke atas kaum lelaki adalah wanita. Wanita ni sangat berat ujian dia kepada orang lelaki. Jadi wanita-wanita ni dia kena buat apa? Dia kena pastikan diri dia itu tidak memberi mudarat kepada orang lelaki di luar sana. Ramai wanita katalah, jagalah iman awak. Kenapa awak nak tengok saya? Kenapa awak nak pandang saya? Tak, sebenarnya memang Allah buat lelaki ujian dia berat pada wanita. Itu je kita kena faham. Okey. Sekarang ni kita sambung pengajaran nombor 3. Kepentingan memohon perlindungan kepada Allah apabila berhadapan dengan satu maksiat. Macam Nabi Yusuf tadi sebut apa? Qala ma'azallah. Dia ucap a'udzubillah lah. Penting sangat minta lindung kepada Allah. Supaya cepat-cepat kita ingat Allah tu. A'udzubillah. Lagi satu, kenapa kena minta perlindungan kepada Allah? Sebab kita tahu di sebalik perempuan itu adanya syaitan. Jadi apabila sebut a'udzubillah, minta Allah jauhkan kita daripada syaitan. Apa-apa bentuk maksiat lah. Okey, nombor 3 ni saya ada sokong dengan dalil. Nanti kita tengok ada sokongan. Okey, nombor 4. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Ni yang saya nak tekankan. Pasal kita sebut nikmat-nikmat tadi kan. Ni. Ini ayat ni ambil dekat ayat yang dia kata inna rabbi ahsana maswai tadi tu. Nabi Allah Yusuf ni dia teringat macam mana Allah selamatkan dia, macam mana Allah bagi dia tempat tinggal yang sangat bagus untuk dia. Sanggup ke dia nak bagi Allah murka pada dia semata-mata dia nak puaskan hawa nafsu dia?
dia teringatkan Allah, dia teringatkan segala kebaikan yang Allah bagi. Teknik ni kita akan bincang nanti dekat pengajaran dia juga. Bagus kalau kita gunakan teknik ni. Allah dah banyak bantu kita, dah banyak bagi nikmat pada kita, dah banyak bagi rezeki kepada kita kan. Tapi kenapa aku sanggup nak buat begini? Kenapa aku sanggup nak buat begini? Jadi itu ada salah satu cara. Okey, pelajaran nombor 5, takut kepada Allah, mengingati kesan buruk dosa dapat membantu jauh maksiat. Nabi Allah Yusuf tadi dia kata apa? Sesungguhnya orang yang zalim tak berjaya kan? Dia kata, kalau aku zalim pada Allah, aku zalim pada diriku sendiri, Allah balas aku kebaikan, Allah bagi aku kebaikan, aku balas dengan kemaksiatan. Aku takkan selamat daripada menjadi orang yang zalim ni. Jadi cara yang satu lagi, kita fikir kesan buruk dia. Kalau tadi kita kenang rahmat Allah, kenang kebaikan Allah pada kita, yang ini kita gunakan pula, kalau aku buat juga ni, apa kesan buruk dia? Itu pelajaran nombor 5. Pelajaran nombor 6. Ini dipanggil sifat tidak memenuhi kehendak manusia sehingga sanggup melakukan kemungkaran. Jadi kita kena belajar bagaimana pengorbanan yang besar yang Nabi Allah Yusuf buat. Kan? Dia maksud dia apa? Yang nombor 6 ni macam ni. Sekarang ni Nabi Allah Yusuf dia berjasa tak? Perempuan tu berjasa tak pada Nabi Allah Yusuf? Jasa. Besarkan dia, bagi tempat tinggal kan? Tapi Nabi Allah Yusuf berpegang. Berpegang apa? Biarlah tuan rumah ni nak marah ke aku ke, dia apa ke. Tapi aku tak sanggup untuk aku melakukan kemungkaran kepada Allah. Jadi kita jangan terbalik pula. Nanti kita akan bicara dekat pengajaran dia lah. Dekat tindakan dia. Ada tak orang yang dia sanggup, biarlah aku jangan hilang kawan. Tapi Allah tak suka tak apa. Ada setengah macam tu. Dia sanggup. Dia sanggup memenuhi kehendak manusia sampai dia sanggup langgar titah dan perintah Allah. Jadi kita belajar tentang Nabi Allah Yusuf AS. Walaupun yang ajak dia itu adalah tuan dia. Orang yang menumpang dia. Memberikan kesenangan kepada dia. Tapi dia tak sanggup. Okey. Kenapa ulang 2 kali ni? Ulang 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tindakan . Nombor 1, kita meminta penjagaan dan perlindungan kepada Allah apabila hadapan dengan perkara mungkar. Kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. Ataupun mintalah dengan apa saja bentuk, ya Allah. Lindungilah aku dengan ujian ni, ya Allah. Mungkin ada orang nak bagi tuan-tuan duit rasuah ke, mungkin ada orang nak apa ke, kan? Terlindung pada Allah. Aku ni tengah makan-makan jumpa kawan pula ni, lama tak jumpa dia, tapi dia pula ajak aku menyimbang benda-benda yang tak elok ni. Ya Allah, lindunglah aku, ya Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Okey, untuk nombor 1 ni, apa yang kita boleh contohi, nak buat nombor 1 ni macam mana kan? Banyakkan zikir ni tuan-puan. Ni nota tambahan. Banyakkan zikir. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang ini kita selalu amalkan supaya apabila kita berhadapan dengan benda mungkar, kita ada kekuatan. Allah bagi kita kekuatan iman. Kalau kita berdepan dengan ketaatan, Allah perintah kita buat ibadat, kita cepat untuk buat. Kita ada kekuatan nak buat. Okey. Di manakah justifikasi zikir ni? Okey, begini. Tengok ya. Perkataan dalam zikir ni dia ada dua rangkap tau. La haula 1, lagi 1 wala quwwata. Ada 2 kan? La haula wala quwwata. Apa tu la haula wala quwwata? Quwwata tu kuatlah, kuat. Okey, apa maksud dia? Pengertian pertama, la haula bermaksud tiada daya untuk menghindari maksiat. Di sebalik kita kata la haula wala quwwata illa billah, seolah-olah kita kata tiada daya untuk menghindari maksiat melainkan Allah yang beri kekuatan. Macam tu, Allah yang jaga. Gitu.
Pengertian dua, la haula wala tu maksud dia apa? Tiada daya untuk menghindari keburukan. Jadi dua pentafsiran. Jadi siapa yang baca la haula wala quwata illa billah tadi, dia juga menjadi zikir pelindung daripada keburukan. Dia juga menjadi zikir melindungi daripada maksiat. Okey. Nampak ya? Okey. Kalau la haula wala itu diterjemahkan menghindari maksiat, maka quwata lawan dia. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Wala quwwata. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Ya, kalau kita ni nak baca Quran walaupun depan mata dalam handphone je. Ya Allah, kalau buat malas tu, ya Allah, tak 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 terbaca. Padahal tiap-tiap hari tadabbur, tiap-tiap hari kuliah ilmu. Ya Allah. Tapi nak mengamalkan tu tahu dah zikir ni bagus, selawat ni bagus, gini-gini. Tapi nak buat tu, ya Allah. Sebab tu Nabi ni minta kepada Allah jauh daripada sifat malas. Betul tak? Jadi kita banyakkan la haula wala quwwata illa billah supaya kita jenis orang yang senang nak buat ibadat. Ada Allah bagi kekuatan. Dan kita jenis orang yang ada penjagaan dari Allah daripada untuk buat maksiat. Okey, kalau pengertian kedua kata la haula wala menghindari keburukan, maka wala quwata tidak ada upaya untuk mendapat kebaikan. Kalau kita kata la haula wala tiada upaya untuk menghindari keburukan, wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk mendapat kebaikan illa billah, melainkan dengan izin Allah. Jadi ini untuk membantu kita untuk menjadi seorang apabila berhadapan dengan mana-mana perkara mungkar, maksiat, dosa. Maka selain daripada kita minta kepada Allah doa perlindungan daripada syaitan, kita juga minta kepada Allah dengan kita dinding diri kita dengan la haula wala quwwata illa billah. Selalu baca. Nak baca berapa kali? Terserah. Okey. Tindakan yang kedua terakhir sebab kita pun dah nak tamat. Mengutamakan redha Allah daripada memenuhi kehendak manusia. Jadi ini nanti saya akan nukilkan kelas akan datang hadis sokongan dia. Biarlah saya kehilangan kawan, biarlah saya kehilangan orang yang saya sukai, biarlah saya kehilangan follower, biarlah saya kehilangan segala-galanya. Tetapi saya tidak mahu kehilangan Allah. Tapi ada orang, ya Allah, na'udzubillah. Dia takut manusia lari pada dia. Dia takut manusia benci dia. Tapi dia sanggup langgar titah dan perintah Allah. Ini yang kita tak nak. Dan kita nak ikut karakter Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Supaya kita menjadi seorang yang mendahulukan Allah daripada manusia yang lain. Baik, itu sahaja pengisian kita pada petang ini. Jadi kita tengok ada dalil sokongan tak? Oh, ada lagi. Oh, ni saya bersambung minggu depan lah nanti lah. Minggu depan saya akan sambung. Ini sangat bagus ayat ni membantu kita mendepani ujian yang pelbagai di depan mata kita. Kiri dan kanan kita. Depan dan belakang kita banyak kadang-kadang kita berhadapan dengan perkara-perkara yang salah. Jadi macam mana getuk-getuk kita bincangkan lagi insya-Allah. Baik. Tindakan 3, 4 ni kita bincang minggu depan lah. Ada soalan apa-apa tak? Ada pertanyaan? Sebab saya pun Di FB tak ada soalan apa dah, Ustaz? alright, alhamdulillah. Ada Dia kan dekat chat ada pun, penambah tak? dekat chat pun tak ada. Tak ada ya. Alright. Okay, tak ada lah. Ya, tak ada, Ustaz. Okey, kalau tak ada, minta maaf banyak-banyak ya atas kekurangan penyampaian saya pada petang ni. Kalau ada apa-apa kesilapan, mohon diberikan teguran. Moga-moga Allah memberikan kita hidayah, taufik. Allah beri kekuatan iman pada kita. Allah menampakkan keburukan maksiat di depan mata kita. Allah menjaga kita daripada kita terhindar daripada melakukan
maksiat dan mungkar. Semoga Allah kuatkan iman kita seperti mana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Terima kasih banyak-banyak pada khususnya kepada penganjur kita jamaah pula. Jamaah kan? Jemaah sana malam Ustaz. Jamaah Ahsanul Amalah atas ruang yang diberikan. Baik, saya serahkan pada Kak. Ada penutupan Kak? Silakan Kak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz semua, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.